2.5.2 bahagian 2. Selamat kembali. Kita masuk bahagian kedua. Baik, macam biasa, ulang balik objektif pembelajaran. Hari ini awak belajar berkaitan dengan kelebihan dan juga kelemahan reka bentuk aquaponik muka surat 123. Cantik nombor tu, 1, 2, 3. Ini kriteria kejayaan. Kena boleh untuk senaraikan 2 kelebihan. Awak dah tahu tadi berkaitan dengan kelebihan untuk sistem RAF. Untuk bahagian 2, cikgu akan masuk tentang kelebihan sistem ebb and flow ataupun sistem pasang surut. Baik, terus kembali kepada buku teks kita. Mana buku teks? Alright. Baik, ni dah selesai ya. Sebelum tu. Tak apa. Masuk kepada ebb and flow. Okey, kelebihan ebb and flow. Besarkanlah sikit. Besar sangat. Tak boleh. Best. Tekan macam ni. Baik, kelebihan yang pertama, sistem ebb and flow adalah sistem pasang surut dalam bahasa Melayu dia. Uniknya sistem ebb and flow berbanding dengan sistem yang lain, sistem ebb and flow mempunyai satu benda yang dinamakan sebagai loceng sifon. Loceng sifon tu adalah pembeza antara sistem ebb and flow dengan sistem yang lain. Kalau tak ada loceng sifon, itu bukan sistem ebb and flow. Sebab loceng sifon lah yang membuatkan dia berfungsi sebagai sistem pasang surut tu. Loceng sifon yang memungkinkan pasang surut tu berlaku. Baik. Bunyi motor. Maafkan cikgu. Kelebihan yang pertama yang dinyatakan dalam buku teks berkaitan dengan sistem ebb and flow ialah biofilter ataupun biopenapis berlaku dalam media tanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Okey, kenapa dia guna media tanaman? Sebab berbanding dengan sistem rakit ataupun sistem RAF, sistem ebb and flow, tumbuhan ataupun tanaman tidak berada, akar tumbuhan dan tanaman tidak berada terus di dalam air. Sebab ebb and flow ni bukan sistem takungan seperti sistem RAF. Dia adalah sistem kitaran, di mana air sentiasa berkitar dan mengalir. Maka sistem ebb and flow, akar tumbuhan berada dalam medium tanaman. Okay, contoh dalam ni, gambar rajah ni, dia berada dalam hidroton. Hidroton ni awak dah tahu awak dah belajar reka bentuk sistem fertigasi dan awak dah diperkenalkan tentang apa itu hidroton. Baik, akar tanaman ataupun tanaman itu sendiri berada dalam hidroton dan air dari ikan ni dipam dan dialirkan ke bahagian atas dan dialirkan ke dalam medium tanaman. Kemudian barulah air itu kemudiannya bila dah mencapai satu tahap, dia akan dikeluarkan oleh loceng sifon turun kembali kepada ikan. Jadi ada media tanaman digunakan. Okay, kalau awak tengok yang ketiga, menggunakan kelebihan yang ketiga adalah menggunakan media tanaman seperti batu kerikil, hidroton ataupun media tanaman yang sesuai. Okay, dalam gambar ni guna hidroton. Bila guna media tanaman, secara tidak langsung, media tanaman berperanan sebagai penapis dalam menapis air. Okay, menapis air dan menapislah, bila nama penapis, dia tapislah segala kekotoran ataupun segala benda-benda asing yang ada dalam air itu untuk memastikan tumbuhan dapat air dan pada masa sama air yang kembali ke dalam tangki ikan tu adalah air yang bersih. Jadi itu adalah kelebihan yang pertama, adanya biofilter ataupun biopenapis dalam media tanaman. Kelebihan yang kedua melibatkan sistem ebb and flow ni ialah biji benih nursery boleh ditanam terus pada media tanaman. Nursery ni bukan nursery yang awak letak mak awak letak adik awak yang baby dan yang kecil tu Itu adalah nursery tempat budak-budak. Tetapi tempat di mana tumbuhan-tumbuhan kalau awak nak beli anak-anak pokok selalunya akan beli dekat nursery juga. Kenapa nursery? Sebabnya adanya anak-anak pokok yang banyak. Jadi anak juga. Tapi dia anak tanaman yang nursery tempat adik awak tu anak manusia. Baik. Sistem ebb and flow ni berbanding ketiga-tiga sistem yang lain, biji benih dia terus boleh ditanam dalam media tanaman. Maksudnya kalau awak nak tanam, contoh awak nak tanam sawi. Jadi awak terus boleh letak biji benih sawi tu dekat media tanaman tu terus. Tak payah tunggu dia cambah, tak payah dia tunggu dia bertukar daripada biji benih menjadi anak benih dan sebagainya. Berbeza dengan sistem rakit ni. Sistem rakit, biji benih sebenarnya, cikgu lupa nak
terangkan tadi, biji benih untuk sistem rakit ni, tanaman dia perlu disemai di tempat lain dahulu. Untuk sistem rakit, biji benih perlu disemai dekat tempat lain dahulu. Apabila tanaman itu telah mengeluarkan akar, barulah dimasuk ke dalam sistem rakit tu. Itu satu kaedah lah. Ada juga kaedah yang ditanam terus. Tapi dia menggunakan perantara untuk memastikan biji benih tu dapat menerima air. Dia guna span ke, dia guna tali ke sebagainya. Okey, nah kembali kepada MM Flow. Baik, berbanding tetapi MM Flow ni, biji benih nursery boleh terus ditanam pada media tanaman. Sebabnya, bila contoh awak guna hydroton sebagai media tanaman. Hydroton ni kelebihan dia boleh serap air. Dia boleh serap air dan dia menyimpan air. Jadinya bila air masuk dalam sistem air flow, air bila dia pasang dia akan turun balik kan. Dia akan turun dalam keadaan hydroton tu basah. Hydroton tu basah dan hydroton sempat untuk menyerap air. Jadi biji benih boleh terus menyerap air daripada hydroton. Jadi tak perlu ada akar pun tak apa untuk tanam sistem air flow ni. Terus biji benih terus sampailah dia boleh dibuat. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga yang cikgu dah sebutkan tadi menggunakan media tanaman. Okay, jadi ada 3 kelebihan untuk sistem FM Flow. Cikgu ulang balik. Sistem FM Flow ada biofilter, biopenapis yang berlaku dalam medium tanaman. Okay, jadi memudahkan untuk mengurangkan kesukaran untuk mereka bentuk sistem aquaponik. Kelebihan yang kedua, biji benih boleh terus ditanam pada media tanaman. Tak perlu disemai di tempat lain. Terus tanam terus pada tempat tanaman itu. Yang ketiga, dia menggunakan media tanaman. Itu kelebihan. Kekurangan part meh yang berkaitan dengan FM Flow ni ialah yang pertama, menggunakan elektrik 24 jam untuk mengairi media tanaman. Betul. Untuk sistem FM Flow, untuk memastikan air daripada tangki ikan naik ke tempat tanaman, kita perlu ada pump. Pump air ni berfungsi untuk menyedut air dalam tangki ikan naik ke media masuk ke dalam media tanaman ni. Jadinya, pump tak boleh fungsi kalau tak ada elektrik. So, kena guna elektrik. 24 jam guna elektrik. Jadi, memberikan sedikit kos tambahan kepada pengusaha sekiranya menggunakan sistem air flow sebab kena guna elektrik. Okay. Yang kedua, disebabkan FM Flow ni, dia punya speciality dia ialah mempunyai launching sifon. Launching sifon ni, dia menggunakan teknik fizik tau. Dia menggunakan aplikasi pengetahuan tentang fizik. Dia menggunakan ilmu fizik untuk memastikan launching sifon ni berfungsi. Dia ada kaitan dengan tekanan, aspek tekanan atmosfer, aspek tekanan di dalam launching sifon itu sendiri yang menyebabkan air boleh keluar dan turun kembali kepada tangki ikan. Cikgu pernah cuba untuk buat launching sifon dan tak jadi. Itu menunjukkan sukarnya untuk membuat launching sifon sebab dia ada aspek-aspek teknikal. Itu adalah kelemahan untuk sistem air flow. Sebab orang yang nak buat sistem air flow ni, dia kena ada pengetahuan dari aspek teknikal bagaimana cara untuk menggunakan launching sifon dan macam mana untuk selenggara launching sifon. Kalau launching sifon tak jadi, fail macam yang pernah cikgu buat, maka air itu akan melimpah ataupun air itu akan sentiasa duduk dekat masuk ke dalam media tanaman tu. Jadi itu adalah kelemahan sistem FM Flow. Awak kena ada pengetahuan dulu berkaitan dengan penyelenggaraan launching sifon. Kalau tak ada, awak tak boleh buat sistem FM Flow. Boleh cuba, mana tahu kalau cikgu gagal, tapi bila awak buat boleh berjaya. Jadi cikgu boleh belajar dengan awak. Okay? Baik, kita akan berjumpa dalam video bahagian 3 untuk cikgu terangkan kelebihan dan kelemahan untuk sistem NFT. Kita akan kembali dalam video bahagian 3. Sarang he!